Kajang merupakan salah satu daerah dalam selatan negeri Selangor. Bandar Kajang terletak lebih kurang 14 batu di sebelah tenggara Kuala Lumpur. Di sebelah baratnya pula terletak Bandar Puchong, Batu Tiga dan Kelang. Sate merupakan makanan yang menjadi mercu tanda dan tarikan orang ramai untuk ke Bandar Kajang. Kajang juga dikenali terletaknya sebuah penjara yang pernah menempatkan penjenayah berprofil tinggi. Tetapi ramai yang tidak tahu, Kajang menyimpan banyak sejarah. Berdasarkan beberapa maklumat, Bandar Kajang boleh dianggap antara bandar tertua di Selangor. Bagi mendapatkan kepastian, pihak kami mendapatkan penjelasan daripada penyelidik yang juga merupakan ahli Lembaga Pengarah Perpustakaan Awam Selangor Kajang, iaitu Dr. Muhammad Ali Nur Abdul Kadir. Dulu sebenarnya reference rujukan kepada Kajang ni adalah atap. Sama ada atap yang dibuat dari rumbia atau apa pun daun yang lain, tapi dia dianyam, ada satu buluh, kita anyam dia, lepas tu kita kajang tu artinya adalah kita menyusun dia. Memang itulah dia atap Kajang. Jadi jangkaannya mungkin di sungai Langat ini dulu, di tepi dia, di bahagian Kajang ini orang banyak membina bangunan seperti itulah. Jadi Kajang ni ada 3 versi sekurang-kurangnya lah. Versi yang pertama yang saya rasa lebih benar, adalah dibuka oleh suku Temuan pada tahun 1580, atau mungkin secara rasmi bila kerajaan Selangor dah ada 1759. Dan dia tidak merujuk kepada Kajang, saya rasa dia merujuk kepada Rekuh. Jadi dibuka oleh orang asli. Ditulis kat sini 1580 atau secara rasminya 1759 oleh orang aslinya siapa? Batin Seri Alam, ni gelaran dia, atau Batin Berenggai Besi. Batin Berenggai Besi ni juga adalah dikatakan pernah menjadi undang atau orang besar di Sungai Ujung. Sungai Ujung adalah Seremban, yang sekarang nama Seremban lah, tapi dulu nama dia Sungai Ujung. Dan Sungai Ujung memerintah sampai ke sinilah. Hulu Langat ni dulu dalam Negeri Sembilan. Yang kedua, orang yang membuka ni dipanggil Encik Lili dari Riau. Membuka Kajang pada tahun 1770. Ini disebut dalam Selangor Journal 1877. Selangor Journal ni jurnal yang British terbitkan lah. Di Sungai Merbau, beberapa tahun selepas Selangor ditubuhkan, dan dia pun datang bersebabkan hubungan dia dengan Sultan Muhammad. Ini Sultan Muhammad ini berkemungkinan sultan kedua daripada Selangor lah, dan dia membuka Bandar Kajang. Dan Encik Lili ni diberi cap kuasa untuk memerintah kawasan itu mulai dari Sabak 2 hingga ke Sungai Hilang. Yang ketiga adalah nama orang yang ketiga, Mendeling. Nama dia Raja Berayun. Jadi dia ni dikatakan, ini mungkin history yang masih ada lah, membuka Kajang pada tahun 1800 di Jalan Mendeling, dan dia diberi gelar Tengku Panglima Besar oleh Sultan Abdul Samad. Tapi Kajang ini penduduk asal dia, kalau kita membaca sejarah, Minangkabau, Mendeling, Jawa kemudian. Menurut Dr. Muhammad Ali Nur, beliau melihat sejarah Kajang daripada perspektif yang kuno, iaitu sejak dari zaman sebelum pembentukan negeri Selangor. 200 tahun dahulu, Sungai Langat adalah lebuh raya di Kajang. Ketika itu, orang awam tidak perlu memasuki hutan jika mahu ke kawasan yang lebih jauh. Sebaliknya, mereka akan menaiki perahu dan mudik ke Sungai Langat. Tambah Dr. Ali Nur, walaupun terdapat beberapa tarikh yang tidak begitu tepat, namun secara mudahnya Kajang terbentuk pada tahun 1745, yakni sebelum pembentukan Selangor. Katanya jika Kajang telah wujud sebelum dari tahun itu pun disebabkan kedudukannya yang bersebelahan dengan Sungai Langat. Dan seawalnya Sungai Langat ini dilukis dalam peta dunia, seawalnya adalah pada tahun 150 Masihi. Cari peta Ptolemy. Ptolemy adalah sarjana di Greek, sarjana yang menulis pada zaman itulah, dalam cerita 100 hingga 200 Masihi, melukis sebuah peta dunia, tapi tidak tepatlah.
2000 tahun yang lepas belum ada matematik, geografi yang cukup boleh mengatakan. Ada orang kata Ptolemy ni dia hanya tanya pedagang, kau dari mana? Dari India. India di mana? Di sini. Kau dari mana? Dari China. China di mana? Di sini. Dari mana? Di Jepun. Jepun di sini. Jadi dia lukis benda itulah. Jadi kalau ada pun Kajang di zaman itu, ada satu nama di situ di dalam peta Ptolemy itu, nama dia adalah Sabara. Sabana atau Sabara. Ditulis dalam Latin lah, sebab Ptolemy menulis dalam tulisan Latin, Sabana atau Sabara. Jadi ada orang kata itu adalah Sabak Bernam. Okey. Ada orang kata itu adalah Beranang belakang ni. Ada orang kata itu adalah Kuala Langat. Jadi ada banyak spekulasi lah, ada banyak perbincangan. Itu sendiri sudah merupakan suatu perbincangan yang saya sendiri ada menerbitkan di dalam Selangor Kini. Benda ini dalam 7-8 tahun yang lepas lah. Jadi kalau ada pun pada waktu itu, memang perlu dirungkai sejarah itu daripada situ. Anggaplah Sabara itu adalah Sungai Langat. Kita kena trace arkeologi Sungai Langat ini, baru kita boleh dapat. Dan arkeologi Sungai Langat ini sudah dibuat di Jenderam Hilir. Kalau reportnya sentiasa ada di sinilah. Kalau setakat arkeologi Sungai Langat itu, ini saja dua paper yang besarlah. Penempatan masyarakat zaman logam di Selangor berdasarkan data arkeologi. Ini arkeologis kita yang bekerja di beberapa buah universiti lah, dan dia akan merekodkan di bahagian ini. Di bahagian ini ada penempatan. Dan kajian yang dibuat pada tahun 70-an, 78, 77, 78, di pertemuan Sungai Semenyih dengan Sungai Langat, ada penempatan di situ, sekarang dah jadi loji air. Ada penempatan yang berusia 4,500 tahun daripada tarikh ini. Jadinya apa? Penempatan di situ berusia 2,500 tahun sebelum Masihi, sebelum zaman Plato, sebelum zaman Aristotle, sebelum zaman Homer 1,500 sebelum Masihi di Greek. Jadi yang tempat itu sebelum dia zaman itu, dan ada 27, saya tak perasan, 27 atau 17 bahan arkeologi yang dig daripada tanah, dan ada di perpustakaan Selangor di Shah Alam. Saya pernah seminarkan ini di tempat itu, di lokasi itu, menunjukkan bahawa Sungai Langat sekurang-kurangnya sudah dimudik 4,000 tahun yang lepas, 2,000 tahun sebelum Masihi. Satu daripada artifak itu adalah mata wang. Masa dulu mata wang Cina dia berbentuk jongkong. Mata wang dia jongkong. Jadi timah adalah pertukaran barang. Jadi kalau kita nak beli, katakan orang kat situ nak beli petai katakan, jadi satu jongkong timah dapatlah petai sebeban ke. Macam itulah. Jadi ada beberapa jongkong ditemui lah di tempat itu. Jenderam Hilir itu ada ditemukan, yang penting-penting adalah yang tadi tu, jongkong timah mata wang. Lepas tu serpihan kapal. Serpihan kapal ni sudah dibuat carbon dating berusia kurun ke-7 atau kurun ke-8, dan pendayung dia ada di Museum Selangor lah. Ada gambar-gambar tu semua ada, tapi kena dig balik semula lah. Jadi dua tempat itu adalah sangat penting. Dan kalau kita naik lagi sedikit ke atas, ada satu tempat di sini yang dipanggil Jalan Reko. Sebelum wujudnya Kajang, Reko atau Rekoh merupakan tempat perdagangan bagi pedagang yang melalui Sungai Langat. Rekoh adalah sebuah pelabuhan bagi orang asli di situ. Menurut Dr. Ali Nur, terdapat jeti yang boleh dilihat di situ sekitar tahun 1988. Bagaimanapun, jeti tersebut telah musnah akibat banjir yang kerap melanda dan kini tiada lagi jejak jeti tersebut. Jadi Rekoh dan Kajang itu adalah loading, station loading. Maksudnya dulu nak pergi Kajang, maksudnya nak pergi jeti Kajang tu. Nak pergi Rekoh, maksudnya nak pergi jeti Rekoh itu. Jadi sejarah Sungai Langat ini sekurang-kurangnya setua 2,000 tahun.
Sungai Langat tu memang dah ada daripada awal lah, tapi sejarah dia dirakamkan di dalam world literature, sejarah dunia, sekurang-kurangnya 2000 tahun. Dan kalau kita menyebut itu 2000 tahun, di alam Melayu ni kerajaan yang seusia 2000 tahun adalah kerajaan Kemboja, Funan. Dan kerajaan Funan ini dia ada 5 kota yang besar seluruh Nusantara. Satu di Kutai di Kalimantan tu Kutai. Dia ada 7 pillars yang ada tulisan. Itu kurun keempat. Satu Tasik Chini. Berkemungkinan, tapi tak pernah ada penemuan arkeologi lah. Satu lagi mungkin di Palembang. Jadi dia ada 5. Jadi bila dia kalah, diganti oleh kerajaan yang lain, semua tempat ini bebas daripada. Itu kemungkinan bila dia bebas itu berkemungkinan ada lebih kuasa oleh pemerintah-pemerintah. Contohnya di Semenanjung Tanah Melayu ni, kalau ada pemerintah masa itu di Hulu Langat, dia mungkin dapat kerajaan lah. Dia kena memerintah sendirilah. Selalunya orang asli lah. Normally Mahmeri yang sekarang ditempatkan di pulau tu. Mahmeri itu sebenarnya orang sungai, dia bukan orang laut. Jadi penat dia duduk dekat dengan pulau tu. Dia kena duduk dekat sekitar sini. Jadi macam Sepang tu adalah nama Mahmeri. Perkataan Mahmeri. Sepang tu perkataan Mahmeri. Bukan ada Sempang ke apa, bukan. Dengkil ini adalah perkataan Mahmeri. Langat adalah nama Tok Batin Mahmeri. Tok Langat dia panggil. Jadi kenapa Sungai Langat dinamakan Langat? Ni sebab dia ada Tok Batin Langat. Mungkin dia yang menguasai sungai ni dulu. Catatan awal kewujudan Kajang dibuktikan melalui kewujudan monumen bersejarahnya. Menurut Dr. Muhammad Ali Nur, Kajang berdasarkan tulisan sejarah telah ada dalam catatan awal tahun 1800. Dalam bidang pengajian sejarah, 4 tempat yang penting perlu diambil perhatian jika melakukan ekskavasi arkeologi terperinci menjelajahi Sungai Langat. Tempat yang dimaksudkan ialah Kuala Langat, Jenderam Hilir, Rekoh dan Kajang. Akan tetapi, dikatakan nama Kajang muncul agak lambat berdasarkan ekskavasi arkeologi yang dilakukan. Kajang ini, kalau dalam tulisan sejarahnya yang bertulis, ada dalam teks dan lain-lain, paling awal pun saya ingat tahun 1800. Maksudnya orang datang dari Sumatera, dikabarkan oleh Cik Guli yang tempat ini, sebab di sini ada dua atau tiga monumen yang besar lah masjid ini. Malangnya masjid ini tidak ada rekod bertulis, tapi kita ada kuil belakang tu kat tepi, kuil Cina tu, yang tempat ada cendol yang sedap kat situ. Jalan Mandaling kat situ ada kuil Cina. Kuil itu dia ada rekod hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Apa yang berlaku di sekitar. Dia ada rekod dalam tulisan Cina lah. Dia ada buku daftar. Daripada dia ditubuhkan, dia ada buku daftar. Contohnya dia memberitahu orang yang menderma banyak untuk menubuhkan kuil itu adalah orang Mandeling. Okey, orang Islam Mandeling. Sebab dia kata tempat beribadat orang Cina ni tak ada. Jadi kita kena keluarkan duit sedikit untuk buat mereka beribadat lah. Begitu juga pejabat Cik Guli, saudagar bangunan itu dipanggil saudagar Cina. Itu juga contribute oleh orang Mandeling yang membuka tempat ini. Raja Asal, nama dia Raja Asal. Raja Asal ni orang yang dirujuk oleh Raja Naposo atau Raja Puasa yang membuka Kuala Lumpur. Dia datang ke Kajang ini, kemudian dia pergi ke Kuala Lumpur untuk membuka Kuala Lumpur, dan kemudian Kajang itu oleh Raja Asal. Dari Raja Asal itulah yang kemudian datang Minangkabau, datang Cina, datang India, datang Jawa, datang Bugis, bermukim di sini. Tapi mereka cuma retain Jalan Mandeling itu. Monumen yang ketiga adalah kuil di Jalan Rekoh. Ada satu kuil India di situ. Kuil itu sudah berusia 104 tahun. Dia ditubuhkan 1918. Kalau kuil itu ditubuhkan sedemikian, Kajang ini mesti sudah ada 50 tahun, 60 tahun. So, rekod paling awal macam ini, short history of Hulu Langat ni, ini ketika British masuk
dia tidak merekod, saya rasa ada perkataan Kajang tapi dia tidak merekodkan dengan detail. Tapi British masuk 1870 sudah ada penempatan di sini yang dikuasai oleh orang Minangkabau, dan pemerintahan di sini datang daripada Negeri Sembilan, Sungai Ujong. Ini sebenarnya adalah wilayah Negeri Sembilan, Sungai Ujong. Dia cuma ditukar apabila Lukut diserahkan kepada Negeri Sembilan dan kawasan ini diserahkan kepada Selangor, dan Kelang diserahkan kepada Selangor. Lukut diserahkan kepada Negeri Sembilan. Itu berlaku 1890, 18 macam tu. Okey. So itu sebab orang Minangkabau banyak kat sini lah. Kan? Kat sini pun kampung, di antara kampung yang tertua yang saya pernah tahu adalah ditubuhkan pada tahun 1918, Kampung Sungai Merap. Jadi kalau dari segi perspektif bahan bertulis, Kajang ini saya rasa paling awal pun kita boleh trace selepas pembentukan Selangor dalam 1800. Maksudnya sejarah Kajang ini dah 200 tahun lah. Dan kemudian kita ada Kajang dalam Malaysia, kan. 1957 itu sudah okey lah. Bila British masuk, dia sudah merekodkan dengan benda yang sangat banyak. Dan di Selangor ini ada Selangor Journal. Tapi itu semua zaman British, dan kalau zaman British sebenarnya kita boleh dapat saja. Tidak ada masalah lagi lah. Kalau Cikgu Lee dekat sini dia kata ada sekurang-kurangnya 1893 Kindersley Brothers sebut tentang ladang. 1850 ladang getah, ada Reko Hill, Kajang Estate, okay, Raja Alang dan lain-lain. Ni stesen kereta api yang tua dulu. Okay. Keadaan Pekan Kajang pada tahun 1860-an, terdapat paya dan masih kewujudan hidupan liar. Okey. Itu lebih kurang lah. Jadi ada 3 tahap. Kalaupun kita nak bercakap, ada 3 tahap. Tahap yang boleh dikatakan sebelum intensifnya penulisan zaman British itu tahap daripada awal dalam zaman Ptolemy sampai lebih kurang 1800 tahun. Tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah tahap di mana ada rekod-rekod penulisan daripada 1800, atau kalau kita nak push ke depan sedikit pun 1700, atau lewat depan lagi 1400 zaman Melaka, di mana Kelang adalah di dalam Melaka. Ada batu bersurat di Pengkalan Kempas Port Dickson. Itu batu bersurat yang agak tua di tempat kita. Berapa ya? 1461. Dia ada tulisan Palawa dengan tulisan Jawi, menyatakan ada satu ulama dari Aceh yang dibunuh, Ahmad Majanu nama dia, sebab dia ada konflik dengan undang luak Sungai Ujong. Jangan lupa untuk saksikan siri kedua laporan ini bertajuk Peranan Kajang Heritage Centre dalam video yang seterusnya.